Salam sejahtera, selamat malam diucapkan kepada semua. 各位大家晚上好. Saudara-saudari kalian, Malay Wanakam. Hadirin sekalian, saya berasa sangat gembira dapat berjumpa dengan tuan-tuan di Pilah pada malam ini. Dan saya kesinggah saja sebab selepas ini saya perlu berkempen di Labu. So dari sini ke Labu jauh juga. So saya terpaksa singgah sekejap saja. Tetapi saya masih nak jumpa dengan kawan-kawan di Pilah. Sebab apa? Sebab saya nak sampaikan mesej yang sangat-sangat penting. 12 hari bulan Ogos ini, tuan-tuan puan-puan akan membuat satu keputusan yang sangat-sangat penting. Kenapa keputusan itu penting? Sebab keputusan tuan-tuan puan-puan akan memberi kesan kepada kehidupan tuan-tuan puan-puan, anak-anak kamu dan kita semua dalam tempoh 5 tahun akan datang. Hadirin sekalian, ada orang rasa PRN ini tak penting sebab negeri saja. Ya, memang negeri saja. PRN ini dia takkan memberi kesan kepada kerajaan pusat. Tetapi kita faham, kita tahu siapa di sebelah sana. Kalau kita di negara demokratik, kita di negara yang maju macam biasa, tak apa. Keputusan PRN tidak akan memberi apa-apa kesan kepada kemajuan negara kita. Tetapi kita tahu, kalau katakan kerajaan perpaduan ini tidak dapat keputusan yang baik dalam PRN kali ini, mereka akan mainkan macam-macam isu sampai nak tumbangkan kerajaan. Dulu mereka ada rekod, mereka pernah buat macam itu. Itu sebabnya saya nak datang, saya nak kongsikan sedikit maklumat dengan tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini. Apa maklumat yang saya nak sampaikan? Yang pertama, pada pilihan raya negeri pada kali ini, saya menyeru kepada tuan-tuan dan puan-puan, kita pilih satu kerajaan yang boleh menyatu padukan semua rakyat Malaysia. Boleh ke tidak? Hadirin sekalian, ini adalah satu perkara yang sangat penting. Sebab apa? Dari dulu sampai sekarang, saya tak pernah melihat keadaan yang begitu parah dalam politik negara kita. Sebab apa? Sebab ada satu gabungan politik yang terang-terang mainkan isu perkauman, yang terang-terang mainkan api-apikan sentimen agama, yang terang-terang nak memecah belahkan rakyat. Hadirin sekalian, kita berpolitik, ya memang pendirian berbeza. Tapi berpolitik itu ada batasnya. Berpolitik itu ada hadnya. Jangan kita berpolitik sampai semata-mata nak menangkan diri sendiri, tetapi tidak hiraukan kepentingan rakyat dan kepentingan negara. Ini sangat-sangat penting. Sebab selepas pilihan raya, hadirin sekalian, pilihan raya 12 hari saja, 14 hari saja, 2 minggu saja. Selepas 2 minggu berkempen, kita kena hidup bersama dengan semua rakyat. Kita kena hidup bersama dengan semua orang. Dan kita tahu negara ini adalah negara majmuk. Negara ini adalah negara berbilang kaum. Bukan hari ini tiba-tiba, ramai orang Cina datang ke sini. Bukan hari ini tiba-tiba ramai orang India datang ke sini. Tiba-tiba ramai Melayu dekat sini. Tak. Dari dulu sampai sekarang, kita ini adalah masyarakat majmuk. Betul ke tidak? Dan selama ini hadirin sekalian, kita ni hidup dalam keadaan yang aman dan damai. Kita ni hidup dalam keharmonian. Itu adalah ciri-ciri Malaysia. Dan itu adalah sesuatu yang menjadi tarikan kepada negara lain. Sebab negara ini adalah negara yang berbilang kaum, yang boleh hidup bersama secara aman dan damai. Tetapi hari ini, tuan-tuan, ada orang yang berpolitik yang semata-mata nak menangkan mereka sanggup pecah belahkan kaum kita. Dan hadirin sekalian, kita tahu kawan-kawan ini, kita tahu, kita kenal rapat lama dah dengan mereka.
Pakatan Harapan, PKR, DAP, lama berkawan dengan PAS, lagi lama daripada berkawan dengan Barisan Nasional. Dulu kita satu pentas, bukan main akrabnya. Dulu kita, yalah, minta maaf lah. Cik Makno, minta maaf. Dulu kita satu pentas, kita bantai UMNO. Bukan saja dalam ceramah saja, kita berpantun. 5 perut buah petai, buta perut tarak akai. Lepas tu nyanyi lagi, nyanyi lagu UMNO. Bersatu kita bersatu, dengan setia kita mengampu. Itu dulu. Saya minta maaf lah pada kawan-kawan Barisan Nasional. Tetapi sekarang kita sudah berkawan dengan Barisan Nasional, kita tukar balik. Bersatu kita bersatu, dengan setia berganding bahu. Betul? Kita sudah berganding bahu. Hadirin sekalian, kenapa saya nak bangkitkan isu ini? Saya nak bagi tahu kawan-kawan di sebelah sana, kita berpolitik memang pada masa ke masa kita berpendirian berbeza. Tetapi kita jangan jadi hipokrit. Kita kena konsisten. Jangan dulu apabila you bersama dengan geng ini, you kata semua apa yang geng ni buat ini betul. Apa yang ini buat betul ke salah, you akan pertahankan. Tetapi pendirian lepas tu you tidak berkawan, you jadi lain pula. Dulu saya cakap apa pun saya dapat pahala. Pahala yang dia bagilah. Sekarang apa yang saya cakap, dia akan hantar ke neraka. Sebab dia pegang kunci neraka. Dan hadirin sekalian, yalah, kalau you bergurau tak apa. Tapi dia betul-betul, dia serius. Dalam banner dia pun, bersama kita ke syurga. Macam syurga itu milik dia. Saya tak kisah apa yang dia nak cakap, tetapi saya sangat-sangat risau, hadirin sekalian, sekiranya negeri kita ditadbir oleh geng-geng macam ini, orang-orang yang ekstremis macam ini, kita akan ada masalah. Sebab selama ini kita hidup dalam keadaan yang aman dan damai. Tiba-tiba mereka hanya nak undi, mereka nak pecah belahkan kita. Ini adalah masalah besar. Dan hadirin sekalian, saya harap, saya menyeru kepada tuan-tuan, jangan kita terberdaya dengan naratif-naratif ini. Jangan kita terberdaya dengan propaganda-propaganda ini. Propaganda yang jahat. Hari-hari dia kata Melayu hilang kuasa. Saya pun tak tahu Melayu mana yang hilang kuasa. Selain daripada PN, saya tak tahu Melayu mana yang hilang kuasa. Perdana Menteri Melayu, Timbalan Perdana Menteri Melayu, Ketua Hakim Negara Melayu, AG Melayu, Peguam Negara Melayu, Ketua Polis Negara Melayu, Panglima Melayu. Saya tak tahu siapa Melayu mana yang hilang kuasa. Yang hilang kuasa Melayu Perikatan Nasional. Betul ke tidak? Itu saja. Tetapi oleh kerana mereka hilang kuasa, mereka nak tumbangkan juga satu kerajaan yang dipilih oleh rakyat dengan cara memecah belahkan kaum. Ini adalah sesuatu yang sangat tidak bertanggungjawab, tuan-tuan. So saya harap kita jangan terberdaya. Dia hari-hari kata Melayu. Okey, saya kata boleh. Melayu tu ada beberapa perkara penting yang termaktub dalam perlembagaan. Hak keistimewaan, kedudukan keistimewaan Melayu. Ya, bahasa rasmi bahasa Melayu. Agama persekutuan agama Islam. Institusi raja-raja Melayu. Itu semua kita terima. Sebab itu termaktub dalam perlembagaan. Tetapi mereka yang asyik kata mereka ni Melayu, tiba-tiba langgar institusi raja-raja Melayu. Tahu tak tuan-tuan dan puan-puan? Sudah ada 2 istana Raja Melayu membuat laporan polis terhadap mereka. Yang pertama, Istana Selangor telah pun membuat laporan polis kerana ada seorang menteri besar, mantan menteri besar, telah mengeluarkan sesuatu yang tidak beradab. Dan itu sebabnya Istana Selangor membuat laporan polis. Baru-baru ini Istana Perak membuat laporan polis terhadap seorang, tak tahulah dia penyokong ke, KOL ke di TikToker yang
kata kononnya Sultan Perak yang menyokong PAS. Istana Negeri Perak sudah pun membuat laporan polis kerana orang itu membuat kenyataan palsu. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah dia orang-orang yang selalu kata kita mempertahankan hak orang Melayu tetapi melanggar institusi Raja-Raja Melayu. Itu adalah poin pertama yang saya nak sampaikan kepada tuan-tuan. Harap tuan-tuan kita boleh fikir. Sebab kita jangan kerana 2 minggu kempen ini kita bagi undi ataupun sokongan kepada pihak yang salah. Poin kedua, saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan adalah kita harus memberi sokongan kepada satu kerajaan negeri yang boleh menguruskan ekonomi. Menguruskan ekonomi adalah perkara yang sangat asas, betul ke tidak? Uruskan ekonomi supaya semua rakyat dapat mengisi perut mereka, boleh cari makan. Itu adalah asas dalam kita berpolitik. You nak jadi kerajaan, dia nak jadi kerajaan, tak apa, semua orang nak jadi kerajaan. Tetapi untuk kita rakyat, kita nak pilih satu kerajaan yang boleh menjaga, menguruskan ekonomi dengan baik. Dan itu sebabnya hadirin sekalian, saya merayu kepada tuan-tuan dan puan-puan, kali ini jadikan isu ekonomi itu sebagai isu pokok. Sebab nanti kita akan menyesal. Kita akan bagi 5 tahun kepada satu gabungan politik yang akan menjaga ekonomi negeri kita untuk sekian lama, 5 tahun. Tuan-tuan dan puan-puan, saya tak perlu nak ceritakan begitu baik ataupun betapa teruknya mereka, kita betapa baik. Tak, kita tak perlu cerita. Saya cuma minta tuan-tuan bandingkan 3 negeri yang ditadbir oleh Perikatan Nasional dan 3 negeri yang diperintah oleh Kerajaan Perpaduan. 3 negeri yang diperintah oleh Kerajaan Perpaduan adalah Selangor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang. 3 negeri yang ditadbir oleh Perikatan Nasional, Kedah, Kelantan, Terengganu. Bandingkan saja, saya pun tak perlu bagi tahu mana yang baik. Tuan-tuan tahu mana ekonomi lebih baik, Perikatan Nasional ataupun Kerajaan Perpaduan. Tuan-tuan boleh bagi tahu. Hadirin sekalian, ada orang kata, iyalah you sudah jadi kerajaan pusat tapi tak rasa apa pun. Saya tak rasa apa pun. Ekonomi tak baik pun. Iyalah, dulu you sudah rosakkan asas ekonomi kita. Sekarang kerajaan pusat, kerajaan perpaduan nak bina balik ekonomi, kita perlu masa. Hadirin sekalian, kalau kata Datuk Seri kerajaan perpaduan di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, kalau kata kerajaan ini tak erti menjaga ekonomi, kita cuba tengok berapa syarikat besar yang masuk nak melabur di Malaysia. Amazon, Elon Musk, itu Starlink, itu Tesla, itu Geely, dan banyak lagi dari Turki, UAE dan lain-lain. Banyak brand-brand besar nak melabur di negeri kita, di negara kita. Sebab mereka ada keyakinan pada kerajaan baru ini. Dan hadirin sekalian, ini menunjukkan kita ada peluang yang sangat-sangat cerah. Tetapi kita perlu satu keadaan politik yang stabil. Kita mengalu-alukan ketibaan YB Nik Nazmi. Dia naik Presiden Keadilan juga, yang juga Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar dan Perubahan Iklim. Panjangnya kementeriannya. Okey, hadirin sekalian, sampai Nik Nazmi sudah sampai, saya boleh tutup dah. Cuma saya nak bagi tahu hadirin sekalian, kalau kita nak memperkukuhkan ekonomi kita, kalau kita nak memastikan ekonomi kita baik, kita perlu ada satu keadaan politik yang stabil. Kestabilan politik itu adalah penting untuk pelabur-pelabur masuk, untuk keyakinan pelabur-pelabur. Hadirin sekalian, itu sebabnya saya minta
kali ini berilah sokongan yang padu kepada kerajaan perpaduan, iaitu bukan perikatan, ini Barisan Nasional dan PH. Sebab kalau kerajaan negeri sembilan boleh sehaluan dengan kerajaan pusat, maka dia akan lebih senang untuk kita mentadbir, lebih senang dalam pentadbiran kita, dan lebih senang untuk kita menguruskan projek-projek ekonomi. Hadirin sekalian, saya nak minta jangan jadi macam dulu lagi. Dulu sebab ada 1-2 keputusan PAK yang tidak memihak kepada kerajaan pada masa itu, Pakatan Harapan, dan ada orang nak tumbangkan, bukan ada orang nak, memang sudah tumbangkan kerajaan yang dipilih oleh rakyat. Kita tak nak macam itu, dah cukup dah. Kita bersengsara dalam 3 tahun yang lepas. Sebab ekonomi dan juga kestabilan politik tak ada. Politik tak stabil, ekonomi pun teruk, ada lagi COVID. Kita tak nak balik macam dululah, tuan-tuan dan puan. Kali ini saya minta kita berikan sokongan padu kepada Barisan Nasional Pakatan Harapan. Sebab ini adalah satu gabungan politik yang boleh menguruskan ekonomi dengan baik, yang tidak memecah belahkan rakyat. Boleh ke tidak, tuan-tuan? Kalau boleh, saya rasa tugas saya habislah pada malam ini. Cuma sekali lagi saya harap tuan-tuan boleh memberikan sokongan kepada calon kita, calon nombor 2, Puan Zunita, Zunita. Sebab apa? Kalau mencari tempat mandi, pertama teluk, kedua pantai. Kalau mencari adun yang sejati, pertama elok, kedua pandai. Boleh tak bagi sokongan padu kepada Puan Zunita? Sekian, terima kasih. Thank you. 谢谢大家。